Okey, sekarang kita tengok pada soalan nombor 2. Tulis setiap persamaan kuadratik yang berikut dalam bentuk am. Seterusnya selesaikan persamaan kuadratik tersebut. Soalan yang pertama. Okey, pertama sekali kita nak kembangkan persamaan ni. Okey, kita mesti darabkan M masuk ke dalam kurungan kita. Okey. Jadi kita dapat M kuasa 2 tambah 2M. Sama dengan 3. Lepas tu, yang 3 ni kena pindah ke sebelah kiri. Sebab kita nak buatkan dia dalam bentuk am. Yang 3 ni mesti pindah ke sebelah kiri. Supaya sebelah kanan tu tinggal kosong sahaja. Jadi, kita tuliskan dia sebagai M kuasa 2 tambah 2M tolak 3 sama dengan sifar. Okey, perkali di sini walaupun tak tulis kita fahamlah dia mestilah 1. Jadi faktor bagi 1 tak ada pilihan lain, cuma 1 kali 1 sahaja. Lepas tu 3 adalah nombor perdana. Jadi faktor dia adalah 1 kali 3. Darab silang. 1 kali 1 dapat 1. 1 kali 3 dapat 3. Macam mana dapat positif 2 di tengah-tengah? Kita ambil positif 3 tolak 1. Tanda di sebelah sini kita salin ke sini. Tolak tambah. Jadi dari baris yang pertama kita boleh tuliskan faktor yang pertama iaitu M tolak 1. Dari mana dapat M tolak 1? 1 M tolak 1. Okey, baris yang kedua kita dapat M tambah 3. Dari mana dapat M tambah 3? 1 M tambah 3. Jadi sebelah kanan persamaan tu jangan lupa. Kena letakkan. Sekarang A darab B sama dengan sifar. Apakah kesimpulan kita? Ya. Sama ada A ni M tolak 1 sama dengan sifar. Ataupun B ni M tambah 3 sama dengan sifar. Selesaikan. Seterusnya, sama juga macam tadi, kita kena darabkan sebutan di luar ni masuk ke dalam
kurungan kita. Jadi, tiga Pi kali 11. Kita dapat 33 Pi. 3 Pi kali negatif 2 Pi. Kita dapat negatif 6 Pi kuasa 2. Sebelah kanan persamaan kita salin saja. Okey, sekarang kita ada dua pilihan. Untuk nak dapatkan bentuk arm. Bentuk arm kita ni mesti sebelah kanan dia adalah sifar, tak benda lain. Jadi kita sama ada kita boleh pindahkan 15 ni ke sebelah kiri. Ini cara yang pertama. Ataupun cara yang kedua, kita pindahkan 33 Pi ni ke sebelah kanan. Lepas tu, negatif 6 Pi kuasa 2 ni pindah ke sebelah kanan. Kita ada dua pilihan. Mana satu yang kita nak ambil? Mestilah cara yang kedua ni. Sebab apa? Sebab apabila negatif 6 ni dipindah ke sebelah kanan, kita dapat 6 Pi kuasa 2 di sebelah kanan. Jadi, sebutan yang pertama ni dengan kuasa tertinggi ni, dia ada pemalah positif. Lebih senang bagi kita buat kiraan. Tapi kalau kita macam yang warna kuning ni, bila kita pindahkan 15 ke sebelah kiri, yang kita dapat ni untuk sebutan pertama kita dapat negatif 6 Pi kuasa 2. Nanti persamaan kita akan mula dengan satu pemalah negatif. Lebih susah bagi kita untuk buat kiraan. Jadi, bagi saya cadangkan untuk kita gunakan cara yang kedua. Kita pindah ke sebelah kanan. Okey. Sekarang kita pindahkan negatif 6 Pi kuasa 2 ke sebelah kanan. Kita dapat 6 Pi kuasa 2. Lepas tu, kita pindahkan 33 Pi ke sebelah kanan. Kita dapat negatif 33 Pi. Sebelah kanan persamaan kita ni masih ada lagi 15 kan? Kita salin ke bawah. Tambah 15. Jadi semua benda di sebelah kiri telah dipindah ke sebelah kanan. Apa yang tertinggal di sebelah kiri? Tinggal sifar saja. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang ialah kita tukarkan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Tukarkan, tulis balik, kita tuliskan dia sebagai 6 Pi kuasa 2 tolak 33 Pi tambah 15 sama dengan sifar. Sebab sebelah kanan persamaan sama dengan sebelah kiri persamaan. Kita cuba terbalikkan dia sahaja. Jadi, dengan cara ini kita sudah dapat satu persamaan kuadratik dalam bentuk arm. Jadi, kena ingat, tak semestinya kita kena pindahkan ke sebelah kiri. Kita pun boleh pindahkan sebutan kita ke sebelah kanan dan terbalikkan dia. Okey? Dan selalu ingat, lebih baik kita biarkan sebutan dengan kuasa tertinggi itu dalam bentuk positif supaya senang kita buat pengiraan. Okey, sekarang kita perhatikan pada persamaan kita ni. Perasan tak? Sini 6 33
dengan 15. Ketiga-tiga nombor ni adalah nombor gandaan 3. Jadi, kita boleh bahagikan persamaan kita ni dengan 3. Supaya persamaan kita ni dia ada pemala yang lebih kecil. Lebih senang kita buat pengiraan. Okey. Ataupun, kalau tadi, kita nak mulakan persamaan, mulakan jalan kerja kita ni dengan cara 3 tarik ke bawah. Ambil 15 bahagi 3 pun boleh sebenarnya. Okey. Tapi tak apalah. Kita gunakan cara ni saja. Kita ambil 6Pi kuasa 2 tolak 33Pi tambah 15 sama dengan sifar. Ambil persamaan ni, kita terus bahagikan dengan 3. Bahagian 3, apa yang kita dapat? 6 bahagi 3 dapat 2. Negatif 33 bahagi 3 dapat negatif 11. 15 bahagi 3 dapat 5. Sama dengan sifar. Ini salin sajalah. Okey. 2 adalah nombor perdana. Jadi kita ambil 1 kali 2. Tak ada faktor lain kan? 5. 5 adalah nombor perdana. Okey, 5 adalah nombor perdana. Jadi kita ambil 5 kali 1. Darab silang. Okey, 2 kali 5 dapat 10. 1 kali 1 dapat 1. Sekarang 10 dengan 1. Macam mana dapat negatif 11? Mesti kita ambil negatif 10 tolak 1. Jadi, bahagian sini salin ke sebelah kiri. Tolak, tolak. Jadi, untuk baris yang pertama, faktor yang kita dapat adalah Pi tolak 5. Pi tolak 5. Macam mana dapat Pi tolak 5? 1 Pi tolak 5. Baris yang kedua, kita dapat 2Pi tolak 1. Macam mana kita dapat 2Pi tolak 1? 2Pi tolak 1. Jadi sebelah kanan persamaan kita salin saja. Okey. Sekarang satu faktor darab dengan satu faktor yang lain, kita dapat sifar. Jadi kesimpulan kita adalah sama ada Pi tolak 5 sama dengan sifar. Ataupun 2Pi tolak 1 sama dengan sifar. Selesaikan, kita dapat Pi sama dengan 5 dengan Pi sama dengan 1/2. Next. Okey, persamaan ni supaya kita lebih senang buat kiraan, kita nak pastikan sebutan yang pertama ni pemala dia adalah satu nombor bulat. Nombor bulat. Baik kita buatkan dia jadi 1 ataupun 2. Nombor yang kecil lah, nombor bulat yang kecil supaya lebih senang kita buat. Sebab yang 1/2 ni bukannya tak boleh. Boleh tapi susah. Jadi untuk pelajar saya,
selalu saya cadangkan kita buatkan dia jadi 1. Jadi persamaan ni kita terus darabkan persamaan ni dengan 2. Darabkan 2. Seluruh persamaan ni darabkan 2. Jadi pemalang yang pertama 1/2 darab 2 dapat 1. 1 tak payah tulis lah. Jadi Y kuasa 2. Sebelah kiri persamaan. Y kuasa 2 sahaja. Sebelah kanan persamaan. 12 kali 2 dapat 24. Negatif 1. Ini negatif Y sebenarnya adalah negatif 1Y lah. Okey, negatif 1Y. Negatif 1 darab 2 dapat negatif 2. Okey, untuk nak buatkan dia dalam bentuk arm, kita kena pindahkan negatif 2 ke sebelah kiri, pindahkan 24 ke sebelah kiri. Jadi, sebelah kiri kita ada Y kuasa 2. Negatif 2Y pindah ke sebelah kiri, jadi positif 2Y. 24 pindah ke sebelah kiri, jadi negatif 24. Sebelah kanan persamaan, sebab 24 ni dengan negatif 2Y ni sudah dipindah ke sebelah kiri. Sebelah kanan tak ada benda lagi. Tinggal sifar saja. Sekarang kita sudah tuliskan dia dalam bentuk arm. Kita boleh buat darab silang. Sama macam tadi, walaupun dia tak tulis, kita tahu pemala dia adalah 1. Jadi, faktor bagi 1 adalah 1, 1. 24. 24 ada banyak faktor. Contoh 1 kali 24. 2 kali 12. 3 kali 8. 4 kali 6. Jadi, antara pasangan-pasangan ni, kita nak pilihkan satu pasangan supaya kita boleh dapatkan positif 2 di tengah-tengah. Mestilah kita pilih ni kan. Ni. Sebab 6 tolak 4 boleh dapat 2. Jadi 6, 4. Kita buat darab silang. Okey, 1 kali 6 dapat 6, 1 kali 4 dapat 4. Nak dapatkan positif 2, kita ambil positif 6 tolak 4. Sekarang, tanda di sini pindah ke sebelah sini. Jadi, tambah tolak. Dari baris yang pertama, kita dapat ungkapan dia sebagai Y tambah 6. Ungkapan yang kedua, dari baris yang kedua kita dapat Y tolak 4. Sebelah kanan persamaan, kita salin terus. Jadi sekarang, kita sudah dapat dua ungkapan. Yang hasil darab dia sama dengan sifar. Kita boleh tuliskan Y tambah 6 sama dengan sifar. Y tolak 4 sama dengan sifar. Selesaikan. Kita dapat Y sama dengan negatif 6 dan Y sama dengan 4. Seterusnya, ni. Okey, gunakan teknik tadi, kita nak pastikan sebutan yang pertama tu, yang sebutan dengan kuasa tertinggi tu, pemala dia adalah 1. Kita boleh darabkan persamaan ni dengan A. Sebab bila A darabkan dengan A, kita dapat A kuasa 2. Bila 5 per A
darabkan dengan A, kita terus dapat 5. Dan 6 kali A, kita dapat 6A. Dengan cara ini, perasan tak? Kita dapat ketiga-tiga sebutan dalam bentuk nombor bulat. Pemalar dia dalam bentuk bulat. Okey, kita tak perlu buatkan soalan kita dengan pecahan. Pecahan lebih susah kita buat. Jadi, kita darabkan persamaan ini dengan A. So, A darab A, kita dapat A kuasa 2. 5 per A darab A, kita dapat 5. 6 darab A, kita dapat 6A. Jadi, kita pindahkan 6A ke sebelah kiri. Kita dapat A kuasa 2 tolak 6A tambah 5. Sama dengan sifar. Sekarang, pemalar di depan tak ditulis, kita tahu mestilah 1. Faktor bagi 1 adalah 1 kali 1. 5 adalah nombor perdana. Tak ada faktor lain, mesti 1 kali 5. Darab silang. 1 kali 1 dapat 1. 1 kali 5 dapat 5. Macam mana kita nak dapatkan negatif 6 dari 1 dengan 5? Kita ambil negatif 1 tolak 5. Jadi kita salin tanda di sini ke sebelah sini. Tolak. Okey. Dari baris yang pertama, kita dapat A tolak 1. Baris yang kedua, kita dapat A tolak 5. Sebelah kanan persamaan sama dengan sifar. Jadi, untuk kurungan yang pertama, kita dapat kesimpulan A tolak 1 sama dengan sifar. Kurungan yang kedua, A tolak 5 sama dengan sifar. Selesaikan, kita dapat A sama dengan 1 dengan A sama dengan 5. Next. Okey, bila ada pecahan, kita darabkan terus dengan penyebut dia. Okey, iaitu darabkan dengan K. Jadi 8 per K Okey, 8 per K darabkan dengan K, kita dapat 8. Sama dengan 2 kali K, kita dapat 2K. Tambah K kali K, dapat K kuasa 2. Okey, kita dapat situasi macam tadi. Adakah kita pindahkan ni ke sebelah kiri? Ataupun kita nak pindahkan 8 ke sebelah kanan? Mestilah 8 pindah ke sebelah kanan sebab kita nak pastikan sebutan K kuasa 2 ni dalam bentuk positif. Jadi kita pilih untuk pindahkan 8 dan bukannya pindahkan 2K tambah K kuasa 2. Jadi 8 pindah ke sebelah kanan. Sebelah kiri tinggal sifar saja. Sebelah kanan kita salinkan dulu. K tambah K kuasa 2. Yang 8 ni bila dia pindah ke sebelah kiri, kita dapat negatif 8. Ataupun kita boleh susunkan
ketiga-tiga sebutan ni dari kuasa tertinggi ke kuasa yang terendah. K kuasa 2 tambah 2K tolak 8. Okey, sebelah kiri bersamaan sifar. Kalau bentuk am, kita nak pastikan sebelah kanan sama dengan sifar kan. Jadi kita cuma terbalikkan persamaan ni saja. Terbalikkan dia. Tuliskan semula. K kuasa 2 tambah 2K tolak 8 sama dengan sifar. Okey. So, persamaan sebutan ni, sebutan yang pertama, faktor dia 1 kali 1. 8 ada berapa faktor? 1 kali 8. 2 kali 4. Tapi untuk nak dapatkan 2 di sini, kita mesti ambil 2 dengan 4. Jadi, 2 kali 4 darab silang. 1 kali 2 dapat 2, 1 kali 4 dapat 4. Macam mana dapat positif 2? Kita ambil positif 4 tolak 2. Positif 4 tolak 2. Untuk baris yang pertama, kita dapat K tolak 2. Baris yang kedua, kita dapat K tambah 4. Sebelah kanan persamaan sama dengan sifar. Jadi, kurungan yang pertama, kita dapat K tolak 2 sama dengan sifar. Atau kurungan yang kedua, K tambah 4 sama dengan sifar. Selesaikan. K sama dengan 2 ataupun K sama dengan negatif 4. Next. Okey, gunakan teknik yang sama. Darabkan dengan penyebut. Darabkan dengan hatch. Jadi, dua hatch darab hatch dapat 2 hatch kuasa 2. 6 per hatch darab hatch kita dapat 6. Sama dengan 7 darab hatch dapat 7 hatch. Pindahkan 7 hatch ke sebelah kiri. Jadi 2 hatch kuasa 2 tolak 7 hatch tambah 6 sama dengan sifar. Faktor bagi 2. 1 kali 2. Tak ada faktor lain. Faktor bagi 6. 2 kali 3. Okey. Kita ambil 2 kali 2 dapat 2. 1 kali 3 dapat 3. Macam mana kita dapat negatif 7? Oh, sorry. Dua kali 2 tadi. Okey, 2 kali 2 dapat 4. 1 kali 3 dapat 3. Macam mana kita dapat negatif 7 dari 4 dengan 3? Mesti kita ambil negatif 4 tolak 3. Jadi, negatif 4 tolak 3. Tanda-tanda di sini salin ke sebelah kiri. Tolak, tolak. Jadi, baris yang pertama ni. Baris yang pertama ni. Kita dapat hatch tolak 2.
H tolak 2. Baris yang kedua ni, kita dapat 2H tolak 3. H tolak 3. Sebelah kanan persamaan sama dengan sifar. Jadi untuk kurungan yang pertama kita tuliskan H tolak 2 sama dengan sifar. Untuk kurungan sebelah kanan kita tuliskan 2H tolak 3 sama dengan sifar. Selesaikan, H sama dengan 2 dengan H sama dengan 3/2. Seterusnya, ini kita nak kembangkan dia. H kali H dapat H kuasa 2. H kali negatif 1 dapat negatif 1H. Tapi 1 ni biasanya kita tak tulis lah. Jadi kita tuliskan negatif H sahaja. Negatif 2 kali H. Kita dapat negatif 2H. Negatif 2 kali negatif 1, kita dapat positif 2H. Positif 2. Okey. Sebelah kanan persamaan, kita salinkan saja sama dengan 12. Jadi di sini kita boleh ringkaskan persamaan ni ya. Pertama sekali, negatif H tolak 2H. Kita dapat negatif 3H. Lepas tu, 12 pindah ke sebelah kiri. Kita boleh tuliskan dia sebagai 2 tolak 12. 2 tolak 12 kita dapat negatif 10 kan. Jadi sebelah kiri kita tuliskan tolak 10 saja. Negatif 10 saja. Jadi sebelah kanan persamaan, bila dipindahkan ke sebelah kiri, kita tinggal sifar sahaja. Sini ada H kuasa 2 lagi. Jangan lupa, H kuasa 2. Tuliskan. Okey. Sekarang kita buat pemfaktoran. 1 kali 1. 10. Faktor bagi 10. 1 kali 10. 2 kali 5. Jadi nak dapatkan 3, mesti kita ambil 2 kali 5. 1 kali 2 dapat 2. 1 kali 5 dapat 5. Nak dapat negatif 3 di sini, kita ambil positif 2 tolak 5. Positif 2 tolak 5. Baris yang pertama, kita dapat ungkapan yang pertama, iaitu H tambah 2. Baris yang kedua, kita dapat ungkapan yang kedua, H tolak 5. Sebelah kanan persamaan sama dengan sifar. Jadi, untuk ungkapan yang pertama, kita tuliskan H tambah 2 sama dengan sifar. Untuk ungkapan yang kedua, kita tuliskan H tolak 5 sama dengan sifar. Selesaikan.
soalan ni kembangkan dulu. Okey, macam mana kita nak kembangkan satu kurungan dengan ungkapan linear? Ini kita panggil dia sebagai ungkapan linear. Okey, kenapa kita panggil dia ungkapan linear? Sebab dia ada satu pemboleh ubah dengan kuasa tertinggi satu sahaja. X kuasa 1 lah. Dia tak ada X kuasa 2, kuasa 3. Dia cuma ada satu pemboleh ubah saja, X. Biasanya X. Okey? Dan kuasa tertinggi hanya satu saja. Ini kita panggil dia ungkapan linear. Katakan kalau kita ada satu ungkapan linear. Macam gini. Katakan kita ada 2X tolak 1. Okey. Lebih senang kita cerita. Katakanlah kita ada dua benda, A tambah B kuasa 2. Macam mana kita nak kembangkan dia? Cara dia senang saja. Kita boleh ambil ni kuasa 2. Lepas tu, ini kuasa 2. Lepas tu, ambil 2 kali ini, kali ini. Sekali lagi kita ambil ini kuasa 2. Maksudnya kita dapat A kuasa 2. Lepas tu, ini kuasa 2. Kita tambahkan dengan B kuasa 2. Lepas tu, 2 kali A kali B. Kita dapat 2AB. Tambahkan dengan 2AB. Okey. Sebab apa? Sebab kalau kita tuliskan dia dalam ungkapan ni dalam bentuk A tambah B darab A tambah B. Okey. Apa yang kita akan dapat adalah A darab A dapat A kuasa 2. A darab B dapat AB. B darab A, BA. Tapi BA sama dengan AB kan? BA sama dengan AB. Kita tuliskan tambah AB. Dan B darab B, kita dapat B kuasa 2. Di sini AB tambah AB, kita dapat 2AB. A kuasa 2 ni salin saja. B kuasa 2 salin saja. Kan kita dapat persamaan yang sama. Kan? Persamaan ni dengan persamaan ni sama. Itulah sebab kita ada cara macam ni. Okey. Sekali lagi saya ulang Apabila kita ada A tambah B ataupun A tolak B, okey, yang dikuasa 2kan dalam kurungan, apa yang kita boleh buat adalah kita ambil sebutan yang pertama darabkan kuasa 2. Sebutan yang pertama ni kuasa 2 kan. Kita dapat A kuasa 2. Sebutan yang kedua B ni kuasa 2 kan. Kuasa 2. Lepas tu 2 kali A kali B. 2 A B. Jumlahkan. Itulah cara dia. Okey, ini kena ingat. Jadi sekarang kita balik pada soalan kita ni. Dah belajar teknik baru, kita pakai terus.
2x kuasa 2 dapat 4x kuasa 2. 2x dikuasa 2 kan, kita dapat 4x kuasa 2. Tuliskan 4x kuasa 2. Negatif 1 kuasa 2 dapat positif 1. 2 kali 2x kali negatif 1. Kita dapat negatif 4x. Negatif 4x. Sebelah kanan persamaan, kita salin saja. Sama dengan 3x tolak 2. Yang ini saya pindahkan ke sebelah sini. Oke. Sekarang kita nak buatkan persamaan ini dalam bentuk persamaan dalam bentuk arm kan. Jadi sebelah kanan persamaan kita pindah ke sebelah kiri. 4x kuasa 2 tambah 1 tolak 4x tolak 3x tambah 2 sama dengan sifar. Oke, tuliskan semua. Jangan makan wrong yang banyak sangat. Oke, kita tuliskan 4x kuasa 2 tambah 1 tolak 4x sama dengan tolak 3x tolak tambah 2 sama dengan sifar. Ringkaskan persamaan ni, negatif 4x negatif 3x tolak negatif 4x tolak 3x, kita dapat negatif 7x. Satu tambah 2, kita dapat 3 tambah 3. Sebelah kanan persamaan, kita salin saja sama dengan sifar. Yang ni jangan lupa, kita belum tulis lagi. Ni. Jadi, kita tuliskan 4x kuasa 2. Okey, faktor bagi 4, kita ambil 1 kali 4. Faktor bagi 3, kita ambil 1 kali 3. Darab silang, 4 kali 1 dapat 4. 1 kali 3, kita dapat 3. Nak dapat negatif 7, kita ambil negatif 4 tolak 3. Negatif, negatif. Untuk baris pertama, kita dapat ungkapan dia x tolak 1. Baris yang kedua, kita dapat ungkapan dia 4x tolak 3. Sama dengan sifar. Untuk kurungan yang pertama, kita tuliskan x tolak 1 sama dengan sifar. Atau kurungan yang kedua, 4x tolak 3 sama dengan sifar. Selesaikan, x sama dengan 1, x sama dengan 3 per 4. Yang penting ini jangan lupa. Ni jangan lupa. Soalan yang terakhir. Kembangkan juga
R darab R kita dapat R kuasa 2. R darab 9 kita dapat positif 9R. 1 darab R kita dapat 1R tambah 1R. 1 tak payah tulis lah, tambah R saja. Lepas tu 1 darab 9 kita dapat 9. Sebelah kanan persamaan salin saja. Jadi sekarang kita nak buatkan persamaan kita dalam bentuk am. Jadi 16R ni kena pindah ke sebelah kiri. R kuasa 2 tambah 9R tambah R tambah 9 tolak 16R sama dengan sifar. Sekarang ringkaskan persamaan ni. 9R tambah R 10R. 10R tolak 16R. Kita dapat negatif 6R. Negatif 6R. Yang lain tu semua kita salin saja. R kuasa 2 salin. Tambah 9 salin. Sama dengan sifar salin. Faktor bagi 1, 1 kali 1. Faktor bagi 9, kita ambil 3 kali 3. Darab silang. 1 kali 3, 3. 1 kali 3, 3. Nak dapatkan negatif 6, kita ambil negatif 3 tolak 3. Tolak. Jadi, baris yang pertama kita dapat R tolak 3. Baris yang kedua kita dapat R tolak 3 juga. Sebelah kanan persamaan. Salah tulis baris yang kedua kita dapat R tolak 3. Sebelah kanan persamaan kita salin saja sama dengan sifar. Nah, untuk baris yang pertama, R tolak 3 sama dengan sifar. Baris yang kedua, R tolak 3 sama dengan sifar. Bila selesaikan, kita dapat R sama dengan 3. R sama dengan 3. Nah, untuk case ni, kita katakan ini adalah punca yang sama. Dua punca yang sama. Dalam teori persamaan kuadratik, kita tak boleh kata persamaan kuadratik itu hanya ada satu punca sahaja. Asalkan dia persamaan kuadratik, secara teori dia mesti ada dua punca. Ingat untuk persamaan kuadratik, dia secara teorinya mesti ada dua punca. Cuma dalam kes ini, dua punca itu adalah punca yang sama. Itu secara teori lah. Okey, kita dapat punca yang sama bagi persamaan ni. Jadi itu adalah jawapan dia.